siang perubatan tiada kesangsian, membentuk kehidupan yang murni, melahirkan kesejahteraan. Like, share dan komen, dan teruskan mengikuti kuliah live bersama yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, tuan-puan, saudara-saudari di mana yang berada, yang mengikuti program bersama dengan Pak Haji tentang herba ni, terima kasih banyak-banyak atas kehadiran dalam kuliah-kuliah ini. Masya Allah, ya, di samping kita berpuasa, kita menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu jihad, pengorbanan, tenaga, masa dan sebagainya. Tetapi tujuan menuntut ilmu itu untuk apa? Itu harus dijelaskan, ya, supaya berpanjanganlah ilmu ni menjadi kebajikan. Pak Haji pun berdoa supaya mudah-mudahan bila kita guna ni dapat sikit ganjarannya. Masya Allah, ya. Baik, apapun, ya, banyak sudah herba yang kita belajar, tapi semakin kita belajar, ya, semakin tak tahu rasa-rasanya. Begitu jugalah Pak Haji pun, makin kita belajar, makin rasa excited. Lama-lama timbul kecintaan. Cinta apa? Cinta nak mengkaji. Dan akhirnya ketika kita nak mengkaji itu, kita lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat indah pada penciptaan itu. Tidak terakam dalam ucapan. Dalam ucapan kita ni nak cakap macam mana, kita tak boleh cakap, ya. Sebab apa kita tak boleh cakap ni? Sebab terlalu banyak. Jadi oleh sebab tu, kalau kita cakap pasal aloe vera, kita rasa takjub dengan kejadian aloe vera. Kalau kita bercakap tentang inai, pokok pacar, Masya Allah, kita lihat dia begitu besar, ya, penggunaannya. Hari ni bila Pak Haji nak cakap pasal delima, cuba kita dengar betapa dahsyatnya pengobatan pada delima. Tengok ni, buah delima besar sekali. Di tempat kita ada kan delima macam ni. Ada biasanya kita panggil delima kita yang hijau-hijau tu, yang kampung tu dia panggil delima tanah. Delima tanah. Ini apa dia? Delima hati. Betul kan delima hati? Tak, delima besar saja. Baik. Delima ni apa yang kita nak gunakan? Keseluruhan. Daunnya, kulitnya ini, isinya itu, termasuk batangnya kita gunakan, pucuknya digunakan, akarnya digunakan, keseluruhan, komplit. Cuma satu, sebelum kita mulakan jauh-jauh lah, takut Pak Haji lupa, jangan minum jus kurma, bukan jus kurma, jus delima, jus delima kalau ada darah rendah. Nanti pusing jatuh kerana excited mendengar kebaikan ini, maka dia pun minum. Bila dia minum, jatuh. Dia kata Pak Haji berbuih mulut. Sebab apa? Sebab jatuh, pusing. Pasal apa? Orang yang ada darah rendah, darah rendah, dia tak boleh ambil delima, jus delima. Dia kena ambil jus apa? Jus kurma. Imbang tu, kurma dan delima. Masya Allah. Baik, cuba Pak Haji potong sikit, kita tengok bagaimana. Subhanallah. Keras juga, ya, delima ni. Allahu Akbar. Subhanallah. Tengok saja dia apa lagi bulan puasa. Ini bulan puasa ni betul-betul menguji keimanan kita yang sedikit ini, ya. Tapi tengok betapa cantik, kan? Pak Haji ni minat batu delima. Kalau ada batu delima itu, Masya Allah, mahal sekali, tak mampu nak beli. Hari itu beli batu delima, masuk dalam air, keluar cahaya. Bagus, kata Pak Haji. Rupanya ada lampu di situ, dalam batu tersebut. Aduh, subhanallah. Baik, apapun hari ni Pak Haji nak ceritakan dulu. Delima ni dalam Quran cerita, ditulisnya, kita baca dalam Quran itu di 3 tempat. Satu, di dalam surah Ar-Rahman.
Yang kedua dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am ni ada dua. Satu pada ayat 99, satu lagi pada ayat 141. Dan pada Ar-Rahman ayat 68. Ingat, ilmu basic kita, sesuatu yang Allah cerita di dalam Al-Quran terbaik. Sebab apa? Quran mukjizat. Ingat tu. Ya, kemudian pula ingat bagaimana kalau Allah menceritakan Al-Quran itu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada kitab-kitab samawi daripada langit yang turun bersama wahyu, maka dalam wahyu itu disebut tentang buah delima. Buah delima. Ya. Dicerita pada ahli syurga diberi makan istimewa buah delima ni. Dalam hadis pun banyak menceritakan tentang akhir zaman nanti, tentang buah delima yang boleh dimakan oleh satu kaum. Jadi cerita pasal kenapa buah delima ini menjadi salah satu daripada perbincangan, satu tajuk yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Mesti ada sebab. Dan kita, bagi mereka yang sedang mendekati, menghampiri dengan tip nabawi ini, ya, Pak Haji harap ada 400 hingga 500 orang ini terus ikut, yang mana selepas kita mengikuti kuliah-kuliah ini, kita menjadi semakin melihat keajaiban yang disebut sebagai ayatul Rahman, tanda-tanda kebesaran Allah yang bersifat Ar-Rahman pada kejadian, seperti tanam tanaman obat-obatan. Itu di antaranya tujuan kita belajar. Jadi oleh sebab itu, maka Pak Haji mulakan perbincangan dengan daunnya terlebih dulu, supaya kita dapat lihat daunnya. Pertama sekali, ini sebelum Pak Haji nak cerita ni, nak tanya test. Orang sakit tak boleh tidur malam, orang tak boleh tidur malam menyebabkan sakit. Ayam dulu ke telur dulu? Jawab. Ayam dulu ke telur dulu? Sakit tak dapat tidur malam atau tak dapat tidur malam menyebabkan sakit? Kerana jawapan ini, betul dan salah inilah yang menentukan perjalanan kita seterusnya. Kerana kebiasaannya orang akan beranggapan bahawa sakitlah yang menyebabkan tak dapat tidur malam. Jadi oleh sebab itu, maka dia merawat sakit. Bila dia merawat sakit itu, dia merawat symptomatic treatment. Ya, dia tak rawat punca penyakit, akar permasalahan penyakit. Akar permasalahan penyakit ialah tak dapat tidur malam. Bila kualiti tidur itu kurang, maka pada ketika mendatangkan penyakit. Apa buktinya? Buktinya macam ni. Ada seorang tu, dia ada wang lah sikit. Dia berjalan di tengah kota. Semangat dia jalan sebab dia ada wang. Tiba-tiba wang dia jatuh, hilang. Otomatis suara dia akan berubah. Suara dia yang cakap ceria itu, gembira itu akan, ya, kita tengoklah nanti. Sebab apa? Suaranya down terus. Bahawa sistem imunnya sudah turun. Sebab apa? Sebab dia kehilangan wang. Begitu juga ketika orang itu kehilangan tidur. Bila dia kehilangan tidur, maka dengan sebab itulah dia akan mendatangkan penyakit. Baik. Sekarang ubat tidur yang terbaik apa? Delima. Ubat tidur yang baik apa? Daun delima. Daun delima itu kita hanya perlu sedikit je, 3 gram saja. 3 gram saja. Orang Indonesia kata 3 gram. Ya, yang dicampur dalam segelas air itu dalam 200 ml. Kita didihkan, kemudian kita minum. Insya-Allah memudahkan tidurnya. Untuk orang yang ada masalah insomnia, susah tidur pada waktu malam. Itu adalah di antaranya. Jadi oleh sebab itu, maka bila dia dah boleh tidur, dia akan merawat semua penyakit. Kunci dia dekat tidur. Kunci dia dekat apa? Tu, farmasi, green farmasi kita. Apa dia? Daun
delima. Dan delima jangan dipotong-potong lagi. Ya, jadi jangan dipotong-potong lagi. Daun delima tu simpan. Kalau anak-anak dikering-keringkan juga. Kering tu macam mana? Di bawah cahaya matahari, tapi jangan langsung. Kalau masuk oven boleh di bawah 51 darjah Celsius. Jangan tinggi, jangan panas, rosak semua. Yang mana lebih baik? Bawah matahari lah, tapi jangan langsung. Kalau angin boleh dianginkan, itu terbaik. Diangin-anginkan sampai kering. Subhanallah. Untuk jadikan teh untuk insomnia, susah tidur pada waktu malam. Masya Allah. Itu yang pertama sekali yang Pak nak sebutkan. Yang kedua, kalau ada anak-anak sakit perut, orang tua pun sakit perut. Sakit perut ini bukan diarrhea, bukan mencret. Sakit perut, orang kata angin, macam kata angin lah, sakit angin. Sakit perut tu, nak hilang kesakitan itu, obat yang terbaik ialah daripada teh yang dibuat daripada daun delima. Allahu Akbar. Dia kata angin tu bunyi perut tu, kerak bunyi begitu, tekan sini bunyi sebagainya, sakit dia begitu. Sakit apa tu? Tukar lambung, mah atau gastrik kita panggil, apa juga yang bernama sakit perut. Hatta yang sampai ke ulu hati ni sakit. Maka yang nama sakit di kawasan pencernaan tersebut diobat dengan daun delima. Masya Allah. Sakit perut. Kalau mencret macam mana? Kalau diarrhea macam mana? Kalau cirit berit pun sama. Cara menghentikan cirit berit yang terbaik, ya, sebab daun ini dia bersifat astringent, kelat, spurt. Ya, dia boleh membunuh bakteria, antibakteria. Ya, jadi orang yang jadi mencret itu kadang-kadang dia kena E. coli, bakteria yang menyebabkan dia jadi mencret. Ya, sebagainya ada dalam makanan sebagainya. Macam mana nak stop? Stopnya ada di atas daun delima. Masya Allah. Subhanallah. Ya, jadi sebab itu jangan sampai kita hilangkan. Baik. Daun delima ni juga kalau anak-anak kena demam kuning. Tengok. Anak yang baru dilahirkan kena demam kuning pula. Macam mana kita nak buat? Mandi air daun delima. Orang kata kita cari pokok keranda Cina. Susah, lambat. Air daun delima, cepat. Demam kuning. Ya. Kalau nak bagi supaya jangan jadi demam kuning, ibu itu mesti dalam hari-hari yang terakhir ketika sebelum bersalin, ya, 9 bulan, ya, pada ketika itu dia mengambil daripada pati kurma. Masya Allah. Kerana pati kurma itu dia akan detoksifikasi. Jadi sebab itu kurma delima yang antara dua buah-buahan yang disebut Allah dalam Al-Quran. Ni pergabungan di antara keduanya sungguh dahsyat. Nanti akan bagi ceritakan lagi. Jadi itu disebutkan bahawa delima ni, apa dia? Delima ini dipanggil buah syurga ubatan dunia. Itu istilah dia. Ingat ya, buah syurga ubatan dunia. Sebab apa ubatan dunia? Dalam syurga mana ada orang sakit, tak ada orang mencret, tak ada diarrhea, tak ada demam, tak ada, semua sihat. Jadi dia jadi ubat untuk orang sakit di dunia saja, di syurga untuk orang sihat. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kemudian pula kalau daunnya itu kita kering-kering, ya, kita tumbuk-tumbuk, kita jadikan dia punya bubuk, serbuk. Indonesia panggil bubuk, kita panggil serbuk, kita panggil baja, Indonesia panggil pupuk. Pupuk itu baja. Indonesia kalau baja itu besi baja. Itu di antaranya. Masya Allah. Jadi itu bahasa-bahasa lah. Indonesia kata bisa, kita kata boleh. Itu boleh belajar sikitlah bahasa Indonesia. Bisa,
Bisa itu boleh. Kita kalau bisa ular, racun ular. Orang Indonesia kata kapan-kapan, bila-bila lagi. Kita kapan tu orang mati? Kain kapan? Bahasa. Tetapi kalau hari raya, ini hari raya, cukup menarik sikit lah pasal jangan stres sangat belajar herba ni. Nanti susah nak belajar, susah nak masuk. Misalnya apa? Jika kita orang Malaysia kata tuan puan mohon maaf zahir batin hari raya Aidilfitri ni, saya mohon maaf zahir batin. Orang Indonesia dia tak sebut begitu. Dia tak maaf zahir batin. Dia kata mohon maaf daripada hati yang sedalam-dalamnya. Allahu Akbar. Hati yang paling dalam. Mohon maaf. Itu kalaulah kita dalam bahasa Malaysia kita selamat datang. Ya, selamat datang ke majlis bersama dengan Pak Haji. Indonesia dia panggil Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh bahasa Jawa. Sugeng Rawuh. Kita kata moga-moga sembuh ya. Kita gunakan herba ini. Indonesia dia tak sebut moga-moga, mugi-mugi. Mugi-mugi sembuh. Itu bahasa lah. Nanti kita belajar lagi ya. Nanti kalau setiap kali kita belajar herba, kita kena belajar bahasa juga. Sebab banyak yang Pak Haji duk sebut dia, orang Malaysia tersalah faham. Orang Indonesia pun tersalah faham. Jadi sebab tu Pak Haji duk sebut Indonesia, Malaysia, Indonesia, Malaysia. Jadi itu di antaranya. Bahasa kita namanya bahasa Malindo. Bahasa Malindo, Malaysia, Indonesia. Okey, alhamdulillah. Baik, seterusnya Pak Haji nak sebutkan ini orang yang ada eksim, sakit kulit. Ubatnya apa? Daun daripada daun delima yang kering tu. Buat bubuk, buat serbuk. Letakkan untuk eksim. Allahu Akbar. Nikmat apa lagi yang kita nak dustakan? Pak Haji dah sebut ini adalah petua daripada bapa Pak Haji waktu beliau hidup lagi. Masya Allah. Pak Haji doakan mudah-mudahan ibu bapa Pak Haji yang sudah meninggal itu mendapatkan ganjaran pahalanya daripada ilmu yang ditebar-tebarkan ini. Ya, katanya kalau sakit kulit nak gunakanlah daun delima atau kulit buah delima. Kalau dulu kalau ada orang kena penyakit demam campak, kayap, jadi dia akan ambil 3 daun delima, daun asam, daun melur. Bahasa Malaysia panggil melur, bahasa Indonesia panggil meranti. Oh, bukan meranti, melati. Melati itu melur. Masya Allah. Jadi digiling-giling itu disapukan. Tetapi kalaulah daun delima saja pun sudah cukup. Jadi kalau kita ni di kampung kita, di rumah kita tanamlah, sebab ini keperluan. Ya, kalau anak-anak gatal, nampak ruam-ruam, nanti ibu siapkan. Keluar di rumah tu, bismillahirrahmanirrahim. Keluar di rumah tu ambil daun dengan baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sembuhlah penyakit yang akan ku obati ini. Ambil daun tu. Ambil satu, masuk ke rumah, tumbuk. Ya, hancur, sapu di tempat kena eksim. Kalau yang kering boleh, yang basah boleh. Tempat yang ada eksim, yang ada sakit, gata-gata di kulit dan sebagainya. Masya Allah, itu adalah antaranya. Baik, tiba-tiba di rumah kita pula diserang dengan batuk. Batuk tak mau henti. Kita buat teh batuk daripada daun delima. Daun delima tadi yang kering tadi, kita masukkan ke dalam gelas, tuangkan air dia, air panas, minum airnya. Itu ubat batuk. Masya Allah. Sebab itulah Pak Haji nak sebut ubat batuk yang terbaik ada 2 di tepi rumah kita ni. Pertama, daun jambu batu. Daun jambu apa pun boleh, bukan jambu air, bukan, jambu guava. Guava tu jambu macam jambu batu. Ini saya panggil jambu kelutuk. Jambu kelutuk, jambu batu yang banyak tu. Jambu itu kita ambil daun dia. Mana nak cari jambu batu sekarang ni Pak Haji? Jambu tak batu pun susah dapat.
susah nak dapat. Jadi jambu yang tak ada biji pun boleh, seedless. Tetapi jangan jambu air tu, jambu yang tidak ada biji tu, jambu lembut tu bukan, jambu yang keras tu. Itu fahamlah insya-Allah. Tetapi kalau boleh dapat jambu pink, subhanallah. Jambu pink ini Masya Allah digunakan oleh seluruh dunia. Dunia maju untuk antivirus. Ya, sebab itu Indonesia cukup banyak herba untuk COVID-19 ni. Banyak. Tapi tak diangkat. Sayang sekali. Pak Haji yang duk mendengar ni marah pun ada juga. Kenapa harus ambil ubatan daripada China? Indonesia kalau angkat betul-betul jambu pink pun sudah cukup. Jus daripada jambu pink itu antivirus. Pak Haji tak mau sebut lah, nanti orang akan jadi satu perkara besar, ya, bahawa jambu pink ni kebanyakan diimport, dieksport ke Israel. Kenapa Israel ambil jambu-jambu pink ini? Dia antivirus. Kalau buat POC dengan jambu pink, dia 2-3 kali lipat. Kalau boleh dapat jambu pink ini, tanamlah 1000 hektar pun. Dia adalah merupakan penanaman jangka masa panjang ke hadapan. Boleh buat dia punya jus dia. Dulu ada HPA pernah mengeluarkan jambu pink. Kita beli dengan Golden Hope di mana, dekat tempat Musiwan, kat Seri Iskandar, kat sana kita beli dekat situ. Subhanallah. Jambu pink inilah ubat dia yang terbaik untuk virus. Andai kata keluarkan saja kenyataan, ya, kenyataan bahawa disuruh ramai-ramai daripada penduduk Indonesia minum jus jambu pink pada setiap hari, waktu pagi, petang dan sebelah malam, insya-Allah COVID-19 akan merudum begitu. Sebab apa? Sebab dia tak bisa untuk masuk jambu pink. Baik, cerita tadi bukan pasal virus. Pak Haji nak cerita pasal batuk. Batuk pun macam tu juga, virus. Jadi ambil daun jambu, buat teh atau rebus, minum. Sama juga dengan ambil daun delima untuk ubat batuk. Dua daun ini menjadi rahsia dalam pengobatan batuk, jambu dan delima. Allahu Akbar. Kadang-kadang fikir-fikir ni sedih pun ada juga. Sedih sebab apa? Sebab nikmat ini tidak dilihat. Maka sebab itu Pak Haji kata, sudi-sudilah kiranya kita merapat dalam pengobatan tib nabawi ini, agar kita mengenal pada penciptanya dengan hati kita yang paling dalam, supaya kita sentiasa bertadabbur dengan alam ini, zikir dan fikir, termasuk dalam golongan ahlul albab, orang yang berfikir. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik. Kemudian selain daripada itu juga, dia digunakan untuk kulit yang ada peradangan. Eksim tu peradangan, demam campak itu peradangan. Satu lagi Pak Haji nak hubungkan ialah apa dia? Buasir. Buasir yang keluar itu, ya, anus yang keluar, rektum tu keluar itu peradangan. Buasir, lepas tu dia keluar, dia masuk balik dan sebagainya. Basuh dengan air daripada rebusan daun delima. Subhanallah. Apatah lagi kalau wanita yang ada penyakit keputihan. Jangan guna kimia, guna air daripada daun delima buat basuhan. Masya Allah. Cumanya dalam digunakan wanita selepas bersalin, ya, kebanyakannya kalau kita tengok dalam tib nabawi, dia gunakan daripada apa? Daun bidara. Itu belum lagi kita bicarakan dalam kuliah daun bidara. Kita tengok daun delima tu dulu, boleh digunakan. Masya Allah, ajab sekali. Itu adalah di antaranya. Kemudian apa yang Pak Haji nak sebutkan lagi ini, siriawan, ulcer dalam mulut.
buat ubat komor untuk hilangkan ni asam. Ya, jadi serewan putih tu sakit, makan sakit. Macam mana? Rebus daunnya. Rebus daunnya itu buat untuk ubat komor. Masya Allah. Ubat batuk pun bagus, ubat komor bagus, ubat buasir bagus, untuk kulit bagus. Ya, dan kita boleh guna lagi untuk insomnia bagus, sakit perut bagus, diarrhea bagus. Nikmat apa lagi? Ini baru daun. Belum cerita ni, ini baru daun. Belum masuk cerita ni. Ini kalau kita cerita ni, kita pun berasa lapar. Baik, kita kemudian last sekali ya. Bahawa kita cerita pasal daun dululah. Daun tu kita tak boleh makan terus macam tu. Itu di antaranya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Itu di antaranya. Baik. Sekarang Pak Ji nak ajar pula cara buat apa yang kita katakan, kita buat minyak. Kita buat minyak daripada delima. Macam mana ni minyak daripada delima? Dengar betul-betul ni. Ni satu tip penting. Orang tak mau ajar kita ni buat minyak delima. Ya. Ini sikit keluar masuk sikit dah ni. Ambil dia punya jusnya. Jusnya 1 liter. Campur dengan minyak zaitun 1 liter. Dipanaskan dalam api yang perlahan sampai habis air jus itu, airnya meruap, dah jadi. Minyak untuk apa? Minyak untuk kita oles untuk kecantikan kulit dan bibir dan rambut. Untuk kecantikan, dia jadi moisturizer, pelembap muka ni. Sapu setiap hari sampai lebih kurang dalam 14 hari kita sapu tu, nanti tengok betul tak apa dia. Kalau jumpa orang akan kata, kenapa muka kamu ni nampak macam muda, macam remaja, kulit kamu nampak macam remaja, usia kamu macam orang tua-tua lah. Lansia, tapi kulit Masya Allah mengalahkan kulit remaja. Sebab apa? Sebab menggunakan minyak delima, jus delima. Minyak itu juga boleh gunakan untuk kulit, untuk bagi kulit itu jadi remaja. Guna di rambut supaya jangan gugur, ya. Dan juga kita boleh menggunakan minyak itu juga boleh digunakan untuk bibir dan untuk lulur pada badan kita. Pasal lulur tu nanti Pak Ji cerita pula macam mana nak buat lulur daripada delima. Baik, itu adalah antaranya. Jadi artinya daun tadi pun boleh kita gunakan, jus ini juga kita boleh gunakan. Subhanallah, Maha suci Allah yang menciptakan daripada buah yang macam ni kita tengok ni. Ya Allah, ceritanya tak habis ya. Macam hikayat 1001 malam. Cerita dia 1001 malam tak habis cerita dia. Baik, alhamdulillah. Kemudian ni Pak Ji nak cerita sikit pasal moisturizer, pelembap. Kulit kita bila kering dia jadi tua, bila lembap dia jadi muda. Sebab tu semalam kalau kita bicara tentang aloe vera, misalnya kita bicara tentang aloe vera itu ialah dia akan menjadikan kulit kita ni lembap, pelembap. Selain daripada aloe vera, apa dia? Delima. Kita tengok buah delima pun licin saja. Tengok dengan kemerah-merahannya, cantik sekali. Kulitnya saja ada yang agak merah, ada yang agak sikit-sikit kekuning-kuningan, ya. Tu di antaranya. Tengok pada bijinya pula, Allah cantiknya. Ini kalau kita beli cincin batu delima, oh mahal ni Pak, mahal. Besar ni saja batu delima besar ni saja, tak tahulah berapa harganya. Besar tadi. Jadi kalaulah mudah-mudahan satu hari ya kita belah-belah buah delima ada batu. Semua batu. Kaya kita. Kita jual batu delima pula dengan Dr. Syam. Masya Allah. Senang kita masa tu. Baik, alhamdulillah, syukur. Itu ada di antaranya. Begitu juga kalau kita ada ada bisul. Ya, kita boleh guna tadi minyak. Ulcer, tu Pak Ji dah sebut dah tadi, ulcer. Dan macam mana pula kalau kita ambil jus yang juga tadi, jus tadi kita campur dengan minyak bijan.
tahu tak minyak bijan? Minyak sesame. Sesame tu ada buah dia kecil-kecil saja itu. Itu dia zendagi lah tu. Zendagi ni maksudnya mai daripada Pakistan, daripada India. Dia sebut apa? Zendagi eksafa apa dia? Haisuhana. Zendagi eksafa haisuhana. Artinya hidup ni satu perjalanan yang indah. Indah tu sebab apa? Sebab guna minyak bijan. Minyak bijan tu minyak tu. Jadi ambil jus dia, campur dengan minyak bijan. Satu-satu jenis apa? 1 liter, masak perlahan-lahan. Maka pada ketika itu dia boleh digunakan untuk kalau ada peradangan dalam telinga. Itu terbaik. Peradangan dalam telinga, sakit telinga, polip dalam telinga, merah dalam telinga, gunakan itu, titis sedikit saja, dia jadi obat. Masya Allah. Minyak bijan tu pun boleh buat satu kuliah juga, panjang juga ceritanya. Masya Allah. Baik. Cumanya ada satu minyak samin. Itu adalah hadis Nabi tu, menceritakan nanti kalau tikus jatuh kat atas minyak samin itu, buang saja tempat tikus jatuh tu, minyak tu boleh guna lagi. Minyak samin tu minyak daripada haiwan ya, yang beku. Nanti kita tengok ya macam mana. Apakah cheese, mozzarella dan sebagainya. Itu kita belajar nanti, insya-Allah. Kerana itu adalah salah satu daripada pengobatan Nabi SAW. Masya Allah ya. Jadi oleh sebab tu kita dah tahu dah cara buat dengan minyak ini. Sama ada kita campur dengan minyak bijan atau minyak zaitun, boleh kita buat. Guna minyak ni banyak lah ya, cumanya mahu tak mahu saja, rajin tak rajin saja untuk kita buat. InsyaAllah kita berhenti rehat dulu untuk memberi laluan pada iklan. Silakan.